dalam bengkel pembukaran PAK21 dan pembelajaran terbeza kita pada hari ini. Saya mohon pada semua guru-guru untuk bagi melancarkan majlis kita, bengkel kita pada hari ini, kita mohon semua hadirin memastikan peranti ataupun gadget dalam keadaan senyap. Link kehadiran akan dikongsikan sebentar lagi, akan saya maklumkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara, izinkan saya memulakan bicara. Semoga majlis berlangsung ceria. Yang dihormati Encik Harry, yang berusaha Puan Fazlun binti Faisal, Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 2, yang berusaha Encik Norzi bin Saari, penolong kanan pentadbiran, yang berusaha Puan Norita binti Muhammad, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Mazlana binti Tali, penolong kanan co-curriculum, guru-guru dari SMK Bandar Utama Damansara 2, dari SMK Bandar Utama SMK Damansara Damai 1 dan juga SMK Damansara Utama. Hadirin sekalian, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah izin kurnianya dapat kita bertemu dan berhimpun secara maya serta berkenan mesra dalam majlis yang penuh muafakatan ini, iaitu bengkel pembugaran PAK21 dan pembelajaran terbeza. Bagi memulakan majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan agar segala urusan mendapat rahmatnya. Justru majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Najib bin Rosli untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami bertemu dalam bengkel pada petang ini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami untuk membangun dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohoni inayah dan taufik-Mu
Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah usaha kami. Ilhamkanlah dalam minda kami idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim antara kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan negara secara bersama. Mudahkanlah urusan kami untuk mendidik anak-anak murid kami. Berikanlah kami kekuatan semangat, tidak berputus asa, bersungguh-sungguh dan rajin dalam memikul tanggungjawab ini. Ya Qadiyal Hajat, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dalam jemaah. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya, maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik, maka satukanlah hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk membantu dalam menegakkan agamamu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Najib bin Rosli atas bacaan doa sebentar tadi. Mas Tempawan buat Putri busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata Anwan. Tirai bengkel kita pada hari ini akan dimulakan dengan mempersilakan Puan Fazlun binti Faisal, Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 2 untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan pada pengacara majlis, Cikgu Amalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak yang baik lagi cerdik, salam karamah insaniah dan salam Malaysia Madani. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berusaha, Puan Siti Nokma binti Kamarudin, Pengetua SMK Damansara Damai 1. Yang berusaha, Encik Muhammad Najib bin Daud, Pengetua SMK Damansara Utama. Barisan Penolong Kanan, SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Damansara Utama dan SMK Damansara Damai 1. Barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan ketiga-tiga sekolah yang turut serta dalam bengkel pada petang ini, dan seterusnya semestinya yang dihormati penceramah jemputan kita, Coach Harry ataupun Encik Harry Yan Shah bin Tupan atau Surian, dan alhamdulillah ya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul secara maya dengan untuk menjayakan satu program yang dinamakan sebagai Bengkel Pemugaran PAK 21 dan pembelajaran terbeza secara maya pada petang ini. Terima kasih atas kesediaan semua kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama berbengkel secara dalam talian di samping menambahkan ilmu pengetahuan kita semua sebagai pendidik. Dalam masa yang sama, dapat juga meningkatkan kemejadian anak-anak murid kita nanti. Sidang hadirin sekalian, dunia pendidikan kita ini bersifat dinamik. Ia akan sentiasa berubah dan terus berubah, dan sudah pastinya ia merupakan satu cabaran yang besar kepada kita sebagai pendidik. Justru itu, kita sudah semestinya perlu sentiasa bersedia dan bersedia untuk menambah ilmu di dada untuk maju ke hadapan. Bengkel pada petang ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada kita sebagai pendidik untuk melangkah jauh ya bagi menepani segala cabaran dalam profesion kita sebagai pendidik. Negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi pada masa kini. Dalam menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia, Malaysia perlu membawa satu perubahan yang amat memberi kesan dalam dunia pendidikan. Pastinya PAK 21 telah menjadi satu isu hangat
ya, bukan baru, tapi dalam dunia pendidikan ini maka ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini di samping membawa perubahan dalam dunia pendidikan nanti. Pembelajaran terbeza ataupun differentiated pedagogi ini ya akan mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam kita berhadapan dengan murid yang pelbagai, ya. Jadi di sini kita perlu ya belajar, mungkin nanti Coach Henry akan terangkan ya apakah kaedah-kaedah pedagogi yang sesuai, kerana kita faham bahawa kaedah pengajaran kita tidak boleh lagi menggunakan one size fits all. Jadi untuk itu kita belajar pada petang inilah ya. Kebanyakan kita juga telah mendapat pendedahan mengenai pembelajaran abad ke-21 ya sebelum ini juga. Ya, jadi pembelajaran terbeza juga telah pun diperkenalkan bukan saja baru tapi sejak tahun 2018 lagi. Sehubungan dengan itu, diharap perkongsian bengkel pada hari ini ia dapat membugarkan semula apakah yang dikatakan pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran terbeza dalam kalangan guru bagi ketiga-tiga sekolah yang terlibat dan seterusnya menjadikan amalan ini ya sama ada pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran terbeza ini sebagai satu budaya dalam kita menyampaikan PDPC di sekolah masing-masing. Jadi untuk itu ya saya tak perlulah untuk berucap lebih panjang. Pastinya Coach Harry dah bersedia. Maka sebelum saya akhiri ya, saya ada serangkap pantun. Manis sungguh madu tualang dijual bersama ikan sembilang. Prestasi terbilang ilmu dijulang, pasti kejayaan gilang gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fazlun binti Faisal atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa membasa, izinkan saya membaca serba sedikit biodata penceramah kita pada petang ini sebelum saya menyerahkan majlis pada beliau. Cikgu Harry atau lebih dikenali sebagai Coach Harry berasal dari Tawau Sabah. Beliau bertugas sebagai School Improvement Special Coach SISC Plus Teknik dan Vocational di Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Beliau memiliki ijazah dalam Teaching English as a Second Language TESOL dari University of Exeter. Beliau juga sempat mengikuti program pendek Diploma Sains Sukan dan Kejurulatihan Sukan Antarabangsa United States Sports Academy 2014. Pernah memenangi pingat gangsa anugerah Youth Arts Awards daripada British Art Council semasa menuntut di United Kingdom. Beliau juga merupakan seorang yang sangat meminati dunia perkomputeran dan media masa, rajin menulis blog, membina laman sesawang mudahmengajar.com, portal CPD, Mudah Mengajar VIP untuk guru serta rancangan audio podcast MM Show. Beliau juga mempunyai pelbagai saluran media sosial seperti TikTok, YouTube Short dan Instagram selain daripada YouTube channel. Beliau rajin meningkatkan kemahiran diri dengan pelbagai sijil kemahiran pendidik seperti Google Certified Educator, Microsoft Innovative Educator, Apple Teacher, Flipgrid Certified Educator, Kahoot Gold Teacher, Edpuzzle Teacher dan Acer Chromebook Teacher. Sepanjang perkhidmatan beliau, Cikgu Harry telah memenangi beberapa anugerah, antaranya Anugerah Emas Inovasi SISC Plus, Peringkat Kebangsaan 2018, Pegawai Inovatif 2018 dan Anugerah JU e-Didik Paling Popular 2019. Beliau juga telah dianugerahkan Adiwira ICT Johor pada tahun 2019. Selain daripada selalu membuat perkongsian daripada peringkat daerah hingga antarabangsa, beliau juga mengalas tanggungjawab sebagai JU Kebat dan TS25 Negeri Malah. Beliau juga merupakan Ketua Jawatankuasa Teknikal untuk program-program SISC Plus peringkat kebangsaan. Dalam penerbitan, beliau telah menghasilkan lebih 150 e-book dan lebih 5,000 unit e-book telah terjual. Beberapa buah e-book beliau telah diterbitkan dalam bentuk fizikal pada tahun 2021, pengalaman terlibat sebagai hakim dan juri untuk beberapa pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Terkini beliau dilantik sebagai Duta E-Learning iGuru Malaysia. Beliau adalah pengasas kepada mudahmengajar.com, satu blog pembelajaran abad ke-21. Dalam blog ini, terdapat pelbagai pengalaman, pandangan serta idea-idea terkini untuk PDPC serta teknologi pendidikan dikongsikan. Oleh sebab sambutan yang hangat diterima,
grup Telegram Mudah Mengajar telah ditubuhkan untuk menggiatkan perkongsian secara maya antara guru-guru seluruh Malaysia. Antara kemahiran dan persendirian beliau adalah Magic Show, iPineal, Google Certified Educator, Kahoot Google Teacher dan pelbagai. Beliau juga merupakan founder kepada Mudah Mengajar, Edu Legacy, Co-Pilot Teacher, Book Club dan juga aktif menjual e-book. Okay, tanpa membuang masa, majlis saya serahkan untuk diteruskan ke agenda utama iaitu bengkel pembugaran PAK21 dan pembelajaran terbeza. Oleh itu dijemput yang dihormati Coach Harry bagi menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Sound check, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis, kepada Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 2, Puan Fazlun binti Faisal, Pengetua SMK Damansara Damai 1, Puan Siti Nur Rahmah binti Kamarudin, dan Pengetua SMK Damansara Utama Encik Muhammad Najib bin Daud serta Barisan Penolong Kanan Pentadbiran, ketua-ketua bidang, guru-guru dan semua yang terlibat pada program pada hari ini. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tanyalah kepada of course warga sekolah, tapi terutamanya kepada, kalau saya tak silap sebut namanya ialah Cikgu Suhizam. Kalau saya tak salah faham, Cikgu Suhizam ni pelatih guru pelatih ke? Tak, saya Coach Henry, saya Cikgu Suhaila binti Idris. Sekarang saya sedang menjalankan kursus MPQL di SMK Bandar Utama. Saya segan nak cakap dengan Coach Henry sebenarnya. Oh, tak boleh. Jadi mungkin bila kita berbual tu jadinya bunyi macam itulah. Jadi masa kita berbincang tu nak jadikan program ni jadi memang ada sedikit tu lah kan di prosedur tu, tapi Alhamdulillah dapat kita mudahkan. Mungkin juga kerana saya pun terlibat di PPD, jadi saya tahu macam mana suatu program tu nak jalankan, jadi kita cuba permudahkan lah. Jadi terima kasih kepada Puan Suhaila. Dapat pula gabungkan sampai 3 sekolah sekaligus. Jadi kita dapatlah menyebarluaskan ilmu tu dengan lebih baik. Dan saya rasa saya nampak dekat skrin ni macam ada nama Cikgu Sabri, macam pernah nampak. Mungkin dekat Facebook Okey, jadi saya sedikit sebanyak pada perkongsian kita pada petang ni, kalau kita nak sebut tentang pembelajaran terbeza, yang mana kita mulakan dulu dengan kita bukarkan dulu PK21 sebab itu asas kepada pembelajaran terbeza. Tapi saya faham ke mana benda ni dibawakan kepada pembelajaran terbeza. Benda ni yang seperti telah disebutkan oleh Puan Fazlun tadi, benda yang telah pun kita faham dan telah kita didedahkan semenjak tahun 2018. Dia punya asas ni lebih kepada pedagogi pendidikan yang umum sebenarnya. Maknanya kalau kita, macam saya fully IPG training, jadi memang kita ada unsur-unsur PAK21 tu memang dah ada sebenarnya. Pembelajaran terbeza pun sudah ada. Cuma masa tu saya rasa masa tu saya TESOL, jadi kita guna differentiated learning. Saya tak pasti kalau bila coursework tu dalam bahasa Melayu adakah disebut pembelajaran terbeza, tapi saya rasa mungkin something else sebab saya rasa istilah pembelajaran terbeza tu istilah yang baru sempena kita terbitkan buku PAK21 lah, di mana kita gerakkan all out satu projek yang seterusnya bergerak dengan seiring lah dengan pengenalan TS25 dan sebagainya. Jadi mungkin ada istilah dia dalam bahasa Melayu. So basically ialah pembelajaran terbeza ni kita faham bahawa kena ada keterbezaan bahan apa semua, kita memang dah tahulah basic benda yang cikgu dah tahu. Jadi oleh sebab hari ni kita nak bugarkan, kita nak tengok ada tak dimensi lain yang mungkin kita terlepas pandang, atau ada tak cara sebenarnya pembelajaran terbeza ni boleh dilakukan dalam situasi yang berbeza apa yang kita faham. Jadi kita cuba semak dan kita akan bincangkan bersama-sama. Okey, jadi agenda hari ini kita akan tengok balik definisi PAK21. Kalau kita faham PAK21, kita faham kenapa pembelajaran terbeza dan kita nampak di mana benda ni sebenarnya jauh lebih mudah daripada sangkaan kita. Biasalah bila sebut pembelajaran terbeza ni,
Memang kita terbayang lah, maknanya tambah lagi handouts, tambah lagi kerja, kena panjangkan lagi lesson plan. Ini yang basic kita nampak lah. Bagi saya secara human nature-nya betul lah, kita akan nampak benda tu makin bertambah berbanding dengan amalan kita yang orang kata biasalah, kita buat satu lesson plan. Okay, so macam tadi one size fits all, tapi sebenarnya kita nampak orang berbeza. Tinggal lagi benda tu macam menambah kerja kita lah, ataupun menambah cabaran. Kita tak sebut beban lah, kita kata cabaran lah. Tambah lagi cabaran kita sebab kita kena spend masa, kita kena fikir lagi, kita kena sediakan lebih lagi. Tapi jika kita bijak, benda tu sebenarnya jauh lebih simple dari apa kita sangkakan, tapi mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita pegang Pareto lah. Maksud Pareto 80-20. Usahanya sedikit tapi impaknya besar. Bukan ni macam kita tambah kerja untuk menjadikan keterbezaan, tapi sebenarnya kita makin stres. Itu janji saya, insyaAllah lepas ni cikgu akan faham bahawa tak perlu buat banyak pun, tapi nampak keterbezaan tu impact dia boleh diwujudkan. Dan kita tengok strategi pelaksanaan, dan akhir sekali contoh amalan terbaik lah, dan Q&A of course. So sesi kita berjalan lebih kurang 2 jam. So ini pengenalan sedikit sebanyak tentang diri saya. So ini ialah asal usul saya sekarang ni saya ni dikira SIC Plus lah, tapi sebenarnya saya sedang bercuti tanpa gaji setahun. Kira saya penganggur sepenuh masa lah. Saya kira penganggur sepenuh masa. Tapi sebenarnya saya ada menjalankan lah, saya menjalankan bisnes. Sekarang saya sedang membangunkan online learning platform, AI powered online learning platform macam Coursera dengan Teachable. Projek 4 negara lah. So saya kena fokus kepada benda tu. Selain saya banyak menganjurkan kelas-kelas online, saya mengajar orang bagaimana nak memanfaatkan AI dalam pelbagai bidang lah, perubatan, education, parenting. So saya banyak ke arah AI lah sekarang, sebab AI ni benda yang kita dah kena shift away lah. Kalau cikgu guna AI ni memang bagus, dia kurang beban cikgu. Bukannya maknanya kita wujudkan cikgu AI, bukan. AI mempercepatkan kerja-kerja kita yang leceh lah. Nanti saya akan highlight lah few things. Dan saya graduate pada TESOL lah, so saya banyak background bahasa Inggeris. Okey, anugerah saya yang seperti yang nyatakan. So saya ni jenis yang banyak kepada ICT lah. Tapi saya bukan bermula dengan ICT. Masa saya mula jadi cikgu, saya banyak kat Padang. Cikgu BI, cikgu PJ juga kan. Jadi itulah, bila saya jadi SISC baru saya banyak ke arah ICT. Dia biasanya masa jadi cikgu hebat ICT, bila jadi SIC dah kurang ICT. Saya bila jadi SIC baru saya out ICT. Masa mengajar tak ICT sangat. Tapi saya rasa itu lebih kepada pergerakan masa lah. Di mana keperluan tu ada, dan saya nampak sebab saya masa saya jadi SIC, saya baru 4 tahun setengah mengajar. Jadi bayangkan, jadi saya jadi SIC dah 10 tahun, jadi saya adalah SIC termuda di Malaysia. Saya belum lagi 4 series, Alhamdulillah. Boleh ke kata macam tu? Alhamdulillah belum 4 series, macam tak baik je kalau dah lebih matang umur. Taklah, maksudnya saya cepat kena bergaul dengan orang yang hebat-hebat kan. Saya first batch SIC, jadi saya nampak banyak benda-benda baik lah daripada perkongsian, dan mana kekurangan tu saya top up melalui pembacaan, perbincangan, rujuk pada guru-guru pakar, dan Alhamdulillah banyak sangat ilmu saya dapat lah. So apa yang saya boleh galakkan kepada cikgu sebenarnya, bila berlaku observation, bila kita selalu buat lesson study, bila kita selalu ber-PLC, sebenarnya ilmu kita bertambah sebab kita punya horizon tu tak terhad kepada dunia kita saja. Kadang-kadang kita mengajar hari-hari, kita bincang sesama geng kita rasa okey. Tapi bila ada orang bantu, tengok kan mungkin pandangan orang berbeza, dan kita ambil mana yang positif. Macam saya lah, saya anggap saya sebenarnya macam cikgu yang belajar. Saya nampak orang ada kurang, saya pun dulu buat macam ni, sepatutnya tak macam ni, baru saya nampak diri saya. Faham tak? Maknanya bila kita mengobserve ni, kita akan belajar banyak perkara. Kalau kita baca buku bisnes pun, dia kata kalau kita nak jadi orang berjaya, kita kena banyak observe orang. Tapi kita nak observe orang, kita pun kena di-observe. Jadi give and take. So benda tu sepatutnya jadi culture yang positif lah. Dan saya banyak media lah, saya suka buat TikTok, podcast semualah.
Penting saya buat semua ni sebab bila saya create, bila saya produce, saya mengolah pemahaman saya macam juga murid kan. Bila mereka belajar, semua dalam ni kan. So biasanya dia akan luahkan melalui dia buat latihan, dia buat karya, baru dia akan mudah ingat. Baru dia betul-betul check dia masa ke tak. Tapi bila saya jadi SIC, bila saya baca, saya kena luahkan dalam bentuk penulisan, buat video YouTube, video TikTok. Jadi barulah benda tu nampak saya merefinekan lagi. Saya dapatkan feedback dari pembaca dan saya gunakan sebagai bahan rujukan untuk guru-guru yang saya bimbing. Sebab saya perasan memang ketika permulanya wave PAK21 ni, yelah biasanya kita kadang-kadang pendidikan ni, honestly saya katalah PAK21 ni dia dah macam turun. Kan, pas pandemik je dia dah macam turun. Masa dia tengah naik tu, bahan-bahan rujukan bahasa Melayu belum ada, tak banyak. Kita banyak semua bahasa Inggeris lah, Edutopia, TeachTaught, so banyak yang website bahasa Inggeris. So bila kita nak rujuk tentang pedagogi, pendidikan, ulasan semua dalam bahasa Melayu ni, kalau kita jumpa pun research paper, tak ada yang macam blog apa semua. So saya buat, dari situlah Mudah Mengajar tu naik. Okay. So kalau kita rujuk PAK21, kita tahu PAK21 tu dia ada 4 elemen lah. Senang cerita, ayat pertama yang kita kena faham kenapa PAK21, pembelajaran abad ke-21, ialah nak sediakan pelajar kita ni untuk memenuhi keperluan pekerjaan abad ke-21. Keperluan pekerjaan abad ke-21 nak pekerja yang betul-betul memenuhi kehendak industri. Contohnya kena banyak collaboration, kena kreatif, boleh bekerja under pressure. Ini benda-benda yang kita dah nampak kan. Kalau dulu dia bekerja saja, dia macam operator. Dia buat saja. Kata A, buat B, B. Tapi bila zaman semakin berubah, pekerja memang expect, majikan memang expect ataupun industri memang expect pekerja kita ni boleh menyelesaikan masalah-masalah berat. Boleh bekerja dengan ramai orang, boleh mempromotkan company. So kemahiran-kemahiran ni kita nak supaya pelajar-pelajar kita bila dia keluar, dia boleh menghadapi cabaran ni. Jadi kita kena sediakan culture tu. So the word untuk pembelajaran abad ke-21 ialah culture, budaya. So dalam dia belajar tu, budaya-budaya ni dah biasa. Supaya bila dia pergi universiti pun dia biasa. Bila dia dah kerja pun dah biasa. Walau dia introvert pun nanti dia kena juga ada extrovert. Sebab nak tak nak memang dunia macam tu. Kecuali kalau di hujungnya dia sendiri memilih introvert lah. Ada juga pekerjaan untuk introvert ni. Okay, so untuk PAK21 kita ada 4 elemen utama lah. Yang kita nampak, pertama komunikasi. Komunikasi ni maknanya mereka boleh bercakap, mereka boleh menyampaikan dalam bentuk penulisan. Ada 2 kategori, verbal dengan non-verbal. So kalau verbal ni of course dia nak dia nak macam, yelah dia nak communicate kan, dia nak sampaikan mungkin through pitching ideas, dia nak pitchkan ideas dia kepada investor kalau dia kerja. Kita sekarang ni kita letakkan dalam set bahawa ini kemahiran murid ada bila dia jadi pekerja. So sebelum dia nak ada kemahiran ni, dia perlu ada semasa dia menjadi seorang pelajar. So time masa dia belajar ni lah dia brush up dia punya ni. Sebab kemahiran ini juga secara psikologinya akan boost dia punya learning. Bila dia buat benda-benda ni, dia punya learning retention dia pun lagi bagus. Kita pun percaya kan bila murid lebih baik cakap, dia mengolah dan dia menyampaikan, maka mudah dia untuk faham dan ingat. Keduanya ialah kolaborasi. Bila dia rajin berkomunikate, dia berborak, dia berbincang apa semua, akan wujudlah collaboration. Sebab dia perlu bercakap kepada seseorang, kepada rakan, kepada kumpulan. So nampak dekat situ, dia communicate dan dia collaborate. Bila collaborate ni mereka bertukar-tukar idea. Masa inilah emosi terbentuk. Boleh terima, boleh berdebat dengan baik, mana menjaga emosi, dapat menyampaikan bila nak berhenti, bila nak sambung, bila nak tambah, bila nak bantah. So collaboration tu berlaku supaya menghasilkan satu keputusan yang semua orang rasa happy. Jadi macam mana nak sediakan diorang skill macam tu.
Walaupun in realitinya kita nak ada collaboration, tapi dia macam 2 je collaboration. Yang 3 memang lost in translation. Itu memang biasa ya. 10 tahun saya tengok pergi ke sekolah-sekolah memang macam tu lah. Kalau 5 orang memang 3 atau 2 tu totally lost in translation. So kita nak semak balik bagaimana kita nak galakkan yang lost in translation ataupun lost ataupun yang memang totally lost in their own world. So ini benda-benda yang 我把给他做个解红哦，我这样那个水咯。 Okay, kita iklan sekejap. Okay. So itu yang perlu ada sebab okay. Itu yang kita perlu ada. Ni communication, bila communication dia mudah untuk collaborate. Sebab dia dah ada skill untuk deliver dengan baik, jaga emosi. Emosi itulah nilai N tu. Maknanya bila kita jump dari komunikasi ke kolaborasi, N tu wujud. Bila nak kolaborasi ke kreativiti, N pun ada, iaitu dia mesti nak menghasilkan yang terbaik. Bila diorang berbincang, bantah apa semua ni, sebab kerja kumpulan ni, mereka nak hasilkan terbaik. Bila nak hasilkan terbaik, kreativiti pun wujud. Kreativiti mereka pun wujud. Sebab mereka nak cari yang terbaik bila 2 heads are better than 1. Jadi dapatlah hasil yang terbaik, kreativiti pun muncul. Dan bila kreativiti muncul, pemikiran kritis pun obviously kita dapat nurture. So, mana-mana bidang pekerjaan pun dia akan bermula dengan boleh komunikasi dengan baik. That's why dia panggil interview. Bila dia pergi interview, dia tanya pula, are you able to work with different kinds of people? Ini sebenarnya PK21 ni sebenarnya soalan interview. Urutan soalan interview kalau cikgu perasan. Lepas tu dia tanya pula, what would you like to do different? Itu creativity. Last kali dia akan bagi soalan maut. Soalan maut dia akan tanya pasal gaji, dia akan tanya kalau pengalaman you bagus sebelum ni, kenapa pula you berhenti? Itu dah masuk kritikal. Kerana kita perlu jawab dengan jawapan yang tidak menjerat diri. So, kita sediakan. So, bagaimana proses ni berlaku dalam bilik darjah? Obviously, selagi kita ada pekerja berkumpulan, keyword dia satu je. Memang nak kerja kumpulan, baru complete PK21. Cuma how heavy is the kerja berkumpulan? Adakah kita nak bagi tugasan yang mudah, sederhana ataupun berat? Tapi mesti ada kolaborasi at some point. Sebab kolaborasi adalah nyawa untuk menjadikan keempat-empat elemen ni confirm wujud. Okey, cikgu setuju? Okey, baik. So itulah PK21. Sebenarnya satu jilid buku PK21 kita baca tu, kita faham 4 konsep ni settle dah. Kita faham, kita boleh elaborate the whole thing about PK21. Itu saja, 4 ni saja. Yang buku tebal-tebal kita baca tu, dia tu macam buku teori untuk pelatih IPG. Kita nak belajar. Bila kita cikgu, kita dah nampak dari punya dimensi tu. Di mana, dari mana datang komunikasi, dari mana datang kolaborasi. Okay, so inilah PK21. Alright. Dalam kelas 30 minit pun boleh berlaku keempat elemen ni. Dalam kelas 10 minit pun boleh berlaku. Contohnya, okay, kita bagi simple quiz saja. Okay, simple quiz. Contoh, okay, cikgu nak buat pop quiz saja. Okay, pop quiz. Okay, kita tanya, murid jawab. Okay, murid jawab. Kita tanya, setuju, tak setuju? So, nanti ada yang bagi pandangan, ada yang cakap macam ni, so kolaborasi dah masuk. Kolaborasi apa-apa semua tu, nanti bila dia fikir-fikir, sebenarnya kreativiti tu automatik dia akan terjadi dan pemikiran kritis pun akan terjadi sebab kita akan probe. Betul ke kita akan provoke dia? Taklah, tak betul. Cuba awak tengok balik, awak sure ke macam ni? Kita dah provoke dia. Masa tu dia dah critical lah, dia kata, betul ke jawapan saya ni? Dan dia temak balik buku. Lepas tu dia cakap, cikgu betul lah, ni. So sebenarnya dalam kelas 5 minit setakat bagi pop quiz tu pun PK21 dah berlaku. Dia bukannya semestinya macam style-style apa orang kata kena observe. Tu yang bawa manila card, bawa apa kad berwarna-warni apa semua kan.
Sebab kita pun pergi Google tengok, oh macam ni PK21, oh macam ni. Sebenarnya kita boleh datang dalam bilik darjah dalam keadaan kertas kosong pun kita boleh jadikan PK21. It's just kita punya creativity. Jadi alhamdulillah, dan kita pun percaya bahawa cikgu-cikgu telah mengamalkan, telah banyak juga buat, dan kita sebenarnya cuba sebaik mungkin lah untuk mengamalkan PK21 ni. Kerana kita ada kadang-kadang kekangan lain, contohnya perkara-perkara yang tidak dijangka. Tiba-tiba masuk hari sukan dan kita dah plan cantik 1 minggu, kita kata setiap hari PK21 mesti ada. Cuma jangan sampailah, kalau boleh jangan sampai PK21 tu dalam seminggu tak ada. So kita boleh kadang-kadang masuk kelas kan kita just buat revision, itu biasalah kan, kadang-kadang ada benda yang kita kena kejar. Tapi maknanya jangan sampai macam seminggu 2 minggu tu kita tak nampak yang macam complete set of PK21, sebab ini memang the nature of learning. So kalau kita complete 1 minggu tu kita just bagi latihan, hafal nota bagi latihan, dia akan counter the nature of learning. Nature of learning, nature of working memang turutan komunikasi, kolaborasi, kreativiti, pemikiran kritis. Ini dah macam-macam orang education yang dah probekan benda ni. Dia masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia, dah beratus-ratus orang, memang inilah konsepnya. Cuma di Malaysia kita tambah lagi iaitu nilai adab. Sebab falsafah pendidikan negara kita nak lahirkan orang yang beradab. Jadi dia nak nurture dia beradab tu menerusi pendidikan. So kita nak latih dia kenal arti bertolak ansur. Kenal arti ni menerusi konten kita. Kadang-kadang konten kita ni eksplisit, memang dah terang-terang lah ada nilai murni dalam petikan. Tapi kalau macam matematik macam mana? Selalu saya tanya dekat cikgu matematik lah, cikgu nilai dia mana kat sini? Di mana cikgu terapkan elemen nilai? Dia kata nilainya ialah rajin belajar. Lepas tu esok rajin belajar juga. Matematik kena rajin belajar, rajin buat kerja rumah. Dia kata bukan begitu. Yang maksudnya bila kita ajar matematik, kita providekan situasi bagi simulasi, dan dari simulasi cerita itulah ada nilai. Contohnya katakan dia nak belajar, saya kurang arif lah tentang silibus matematik lah, tapi kita bagi secara umum. Pergi ke kedai, dia beli banyak macam ni. Tiba-tiba seorang budak ni dia rasa sangsi, macam tak kena dengan nilai kiraan tu. Jadi dia pun tolong betulkan dekat nenek tu, nek sebenarnya ini kiraan dia, sebenarnya ni. Contohlah kita bagi situasi, sebenarnya dia tengah belajar darab tambah bagi ke apa. Lepas tu dia pun beritahu kepada jurujual tu bahawa dia sudah tersilap. So mungkin nilai murni kat situ ialah bersikap jujur. Kalau tak sampai ujung tahun, nilai belajar matematik ialah rajin belajar. Kalau itu semua subjek pun rajin belajar, bukan begitu. Yelah, kalau subjek yang tidak eksplisit macam bahasa, tak ada ayat ni, mungkin tak berapa nampak. That's why kita perlu wujudkan situasi. That's why kalau cikgu perasan, kita banyak ke arah soalan-soalan berbentuk ayat. Kalau orang yang bukan bahasa, dia akan nampak benda tu kenapa kita nak susahkan budak-budak dengan ayat lah. Ini ada dua perspektif lah. Satu, ada yang menolak sebab kerana bahasa terlalu tinggi budak tak faham. Mungkin ada betulnya jugalah. Tapi dia punya konsep asal supaya dijadikan dalam bentuk situasi supaya mereka ada belajar tentang adab, mereka belajar tentang nilai-nilai murni. Kalau tak, nilai murni ni macam dekat pendidikan Islam, pendidikan moral dan subjek bahasa saja. Okay. So far so good. Okay, saya nak tanya Puan Pengerusi, kalau tidak keberatan. Puan Cikgu Nur Amalina ya. Sebelum saya proceed, saya nak ajak Puan Pengerusi sebentar. Ya. Minta maaf tiba-tiba panggil. Tak apa. Mungkin kita nak berbual sikit lah, dia tak boleh one way saya saja kan. Jadi saya nak tanya Puan lah, Puan Amalina. Okey, kalau ikut keadaan lah, kalau ikut keadaan apa, Puan Amalina guru? Guru bahasa Inggeris.
Okey, guru bahasa Inggeris. Okey, apa yang yelah memang cuba kan untuk PK21, apa yang setakat ni nampak macam belum berjaya lagi? Mungkin ada sesuatu yang belum saya jumpa untuk kita bincangkan. Kalau dari segi saya ni macam yang aku cakap tadi lah, situasi dia tu jarang-jarang lah saya praktiskan dalam kelas. Mungkin disebabkan bilangan murid yang ramai, kekangan masa untuk menyediakan teknik-teknik dari PAK21 ni, itu halangan dari pihak saya lah. Okay, so saya ambil dari segi resources lah, kita bahan-bahan untuk kita PDP tu. Salah satu trik dia ialah kita cuba latih lah daripada awal, banyak murid yang sediakan bahan lah, mereka bawa bahan. Daripada bahan-bahan yang mereka bawa tu, benda tu yang kita akan jadikan bahan untuk kita punya perbincangan, perbualan. Contohnya macam katalah kalau bahasa Inggeris senang lah saya nak relate dengan Puan Amalina. Contoh macam kita nak ajar mungkin simple present tense, tapi simple present tense senang sangat. Something like vocab ke apa kan, mungkin dia bawa lagu. Okay, masing-masing bawa satu lagu lirik bahasa Inggeris, tulis siap-siap dari rumah, bawa dalam kelas. Bila masuk dalam kelas terus bincang. Bukannya baru mereka nak bincang, nak tulis lirik, maknanya flip classroom. Dia dah buat siap. Ataupun mungkin certain kalau bahasa Melayu dia dah bawa keratan. Okay, kalau sains mungkin bawa objek, bawa terus objek. Benda-benda ni adalah cikgu buat, tapi kalau cikgu tak perasan dan maybe boleh cuba gerakkan semula lah. Mungkin sebab kita ni terlalu banyak coming in and out, jadi mungkin ini jadi satu peringatan kembali lah kan. Untuk kelas yang jumlah dia sedikit dari kelas harapan itu tak ada masalah lah kalau dia nak bawa bahan. Untuk kelas belakang yang saya masukkan ni, kelas yang bilangan dia murid dia 30 ke atas dan juga di kelas yang berada di belakang, kelas akhir-akhir lah. Itulah kesukaran dia kat situ. So kita di situlah berlakunya pembelajaran terbeza. Kita dah nak masuk pembelajaran terbeza. Tugas utama pembelajaran terbeza supaya kita tidak tertinggal murid-murid yang macam saya kata tadi lah, yang cikgu sebut tadi, mereka tak boleh ikut apa yang kita rancang macam budak normal yang lain. Contohnya suruh buat lirik kan, bila in reality diorang tak bawa. Sedangkan kita dah plan ni, kita nak belajar berlirik, diorang tak bawa. So apa kita nak buat dengan mereka? So kita rujuk balik. So saya akan terangkan pembelajaran terbeza, nanti kita balik kepada situasi tadi ya. Sebab situasi ni memang semua orang alami. Saya pun dulu alami jugalah. Dan mana-mana cikgu pun akan alami. So kita just kena tengok apa pilihan yang kita ada. So pembelajaran terbeza. So pembelajaran terbeza ialah menyesuaikan PDP kita kepada semua peringkat dan situasi murid. Okay. Nak make sure mereka semua belajar, kalau boleh capai objektif yang sama, tapi belum tentu dengan bentuk latihan yang sama, kesukaran yang sama atau cara yang sama. Tak semestinya. Sebab lain orang, lain cara. Sama juga dengan cikgu. Kalau cikgu Amalina atau mungkin seorang cikgu lagi, katakanlah, saya tak pasti saya sebut je nama, mungkin cikgu Jiseng, katakan dua-dua guru bahasa Inggeris atau topik sama, style mengajar pun berbeza sebab setiap orang berbeza. Tapi semua nak mencapai objektif yang sama. That's why pembelajaran terbeza wujud. Sebab kita nak raihkan keterbezaan cara belajar, kemampuan belajar. Attitude is another thing. Itu kita letak tepi dulu. Kita settlekan yang kita boleh settle, attitude kita letak tepi dulu sekejap. Sebab saya tahu bila kita sebut ni, kita akan mula terfikir, dah kalau malas tu malas juga. Memang ada lah, kita tak nafikan, memang ada. Tapi kita tengok dulu mana nak belajar tu tapi mereka lost. Dia tak ada masalah attitude, dia ada semangat nak belajar tapi dia lost. Yang tak datang langsung tu tolak tepi dulu. Itu dah bukan PK21, itu dah psikologi, itu dah counselling. Okay, ini yang nak belajar tapi memang lost. Mungkin kemampuan belajar, minat dia. So kalau untuk pembelajaran terbeza, kita boleh tengok dari segi keterbezaan dari segi kandungan. Kandungan ni maknanya kalau hari ni
kita nak ajar dia satu yang kompleks sehingga boleh menjelaskan boleh menghuraikan kan. Bila nak masuk ke bahagian boleh menghuraikan, dia perlu ada step kan. Dia tak boleh hurai kalau dia tak dapat kenal pasti. Dia tak boleh hurai kalau dia tak boleh membezakan. Dia tak boleh hurai kalau dia tak boleh mengaplikasikan. Jadi yang sampai ke level boleh menguraikan tu, itu bagilah dekat murid yang paling pandai. So kalau yang setakat mengenal pasti ni, so kita tekankan mereka boleh kuasai sampai mengenal pasti saja. Yang paling tinggi tu menguraikan. Kalau bahasa Inggeris pula, biasanya kalau kita tahu aspek dia orang boleh tulis ayat, so kita akan letak 3 hingga 5 ayat. So maknanya yang 5 ayat tu untuk siapa? Contohlah Cikgu Amalina. Kalau dalam objektif pembelajaran kita, kita kata kurang-kurangnya boleh menulis 3 hingga 5 ayat. So 5 ayat tu kita expect untuk siapa? Untuk murid yang lebih lah, yang macam kita tahu dia boleh capai apa yang kita target tu, dan itulah. Kalau yang 3 tu maknanya paling minimum untuk murid paling lemah tu. Ya, betul. Jadi kita dah tahu dah. So kita dah nampak dah, itu pun dah menunjukkan keterbezaan, kita ada different expectation. Okay. Kita susun. Okay. Kemudian kalau dari segi proses, saya akan cerita pasal latihan ataupun penilaian sebentar. Di hujung nanti sebab saya terangkan 3 jenis beza ni. So yang kandungan ni ialah berbeza tahap pengisian kita. Kalau yang pandai, kita memang akan terang sampai ke tahap yang untuk yang paling pandai. Dan kita comeback kepada yang paling rendah dan kita cuba shoot kepada yang paling rendah ni. Kita bagi soalan lisan ke, kita tengok masa dia buat latihan ke, dia capai ke tak. Tapi kita dah tahu dia sampai sini sahaja. So kalau dia masih tak boleh buat, maknanya kita kena tekankan yang paling minimum tu. Yang pandai dah pandai lah. So di situlah maksudnya. Maknanya bila kita nak sediakan material kita nanti dalam penerangan, kita buat PowerPoint ke, kita nak buat eksperimen ke, nak eksperimen kat budak, kita dah tahu dah bahawa perlu kita kena sediakan dalam keadaan benda ni boleh fahami yang paling rendah, sederhana dan paling berat. Tapi kita utamakan yang paling rendah tu, konsep asas. Sebab yang itu at least murid lemah boleh dapat. Okay. Logically semua cikgu buat pun. Cikgu semua buat pun. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang juga. Sebab kita dah 10, tak boleh dalam SPM semua soalan ni akan keluar. Semua akan keluar. Sedangkan kita tahu ada murid kita memang takkan capai ke tahap itu. Jadi kita nak dia at least kuasai yang lemah. Kita kena pastikan by hook paling lemah pun dia dapat. Kalau dia tak dapat macam objektif kita, at least dia dapat something. Setakat belajar ke, setakat boleh hafal definisi pendek ke. Kedua ialah proses. Proses ni kenapa? Proses ni ada banyak sebab. Sebab budak suka belajar lain-lain cara. Ataupun dia suka guna bahan yang berbeza bila belajar. Contohnya kita cerita pasal kita minta dia cari maklumat tentang sejarah lah. Sejarah negeri Pahang ke apa ke, kan. So mungkin kita bawa pergi library ataupun kita bawa pergi bilik komputer. Ada yang mungkin dia akan cari daripada internet, mungkin ada yang mungkin tak pakai komputer tapi dia mungkin berbincang dengan kawan-kawan, mungkin kawan dia tahu, dia dengar cerita pada kawan dia catat, mereka berbincang. The way they learn, the way they get information tu berbeza daripada orang lain. So ini penting sebab supaya murid tak bosan. Pembelajaran terbeza bukan sahaja untuk jadikan mereka pandai, ia juga jadikan supaya mereka tak rasa bosan. Maknanya setiap kumpulan tu mungkin ada aktiviti beza, kita pelbagaikan cara kita. Mungkin hari ni kita banyak menyanyi, besok kita banyak just straightforward, fakta, bincang yang very very heavy, debate apa semua ni. Dan esok pula mungkin setakat tengok movie, tengok macam
video YouTube. Kalau DLP kan mungkin explanation pasal matematik, so they learn through watching video dekat YouTube, kan. So ini pun dikira pembelajaran berbeza sebab dia akan cater most kepada yang visual, yang mungkin jenis kinestetik kurang. Esok kita cuba cater pada yang kinestetik, dan akhir sekali ialah hasil berbeza. Hasil berbeza ni produknya maknanya kita minta murid sendiri pilih. Okey, bagaimana mereka nak tunjuk mereka faham. Biasanya kita buat activity choice board. Cikgu tahu activity choice board? Kalau cikgu STEM, cikgu yang pergi Duta Petronas, dia orang banyak belajar benda ni, choice board. Okey. Contohnya, dia ada objektif 1, 2, kata cikgu letak kat papan hitam, okey, awak kena terangkan benda ni, suka hati awak ikut aktiviti. Mungkin awak nak secara pembentangan, mungkin awak nak secara role play, mungkin awak nak buat dalam bentuk lagu, contohnya lah, ya. Ataupun mungkin kita just semua kena buat presentation pakai Canva. Ini sekolah menengah kan, mungkin ada kecenderungan semua pakai Canva. Lantak awak lah nak buat macam video animation ke, nak ni ke. Tapi biasanya ini untuk yang macam seminggu punya coursework lah. Make sense ke apa yang saya jelaskan? Kalau cikgu tak nak on mic, kalau tak dekat ruangan komen pun boleh. Tanya selagi boleh. Okey. Satu lagi ialah nak biasakan culture pembelajaran terbeza ni, kita selalu bagi choice lah dekat murid. Boleh juga sekali-sekala lah bagi choice kat murid. Okey, kita nak belajar ni, awak nak macam mana? Nak tengok video ke? Awak nak ni ke? Jadi baru nampak bahawa cikgu jadi pemudah cara. The students choose how they want to learn. Yang kita decide how they are going to learn adalah untuk murid yang totally lost. Memang ada kalau kelas ujung lah, betul tak Cikgu Amalina? Yang ini kita tak payah nanti sangatlah diskusi sekali kat dia. Memang dia pun tak tahu how to learn. Tapi murid yang tak pandai tapi dia okay, they can speak, dia okay, cuma payah dia nak faham. So let them help us choose how they want to learn. Mungkin dia nak tengok video, mungkin dia nak ni. So itu pun kita dah meraihkan pembelajaran terbeza. Sebab anything yang membuatkan mereka rasa happy, so their own way of learning, benda tu lah yang akan boleh bantu mereka lah. Okay. Yang pasal, okay, kita kembali pada cerita tadi. Okay, dalam kelas besar kita buat kerja kumpulan. Okay, ada 5-6 orang. 3 ni wawasan apa, bakal-bakal pemimpin negara cemerlang, gemilang dan terbilang. Yang 2 ni macam tak nampak masa depan. So macam mana kita nak buat? Okay, so kita buat aktiviti bagi dia orang role. Sekarang ni bila dia orang macam totally lost, they want to have a sense of belonging. They want to have a sense of belonging. So bila kita marah lagi, bila kita nampakkan dia orang ni macam tak berguna, lagi dia rasa macam okay, what for? Dah ada orang pandai, kau je lah jawab. Murid kita pun pandai. Kita kalau di kalangan kita geng-geng cikgu pun kita pun pandai. Kau pandai, kau jawab. Kan kalau kita pun fikir macam tu, budak lagi fikir macam tu. So simple logic of psychology. Tapi dalam hati mereka ni macam rasa geram, macam dia orang rasa bodoh sangat. So yalah, murid-murid kita ni lagi diorang umur diorang rich, diorang dengan diorang punya emosi, dengan gaduh kawan, dengan apa, pride, dengan ego. Itu memang itulah, kesabaran perlu tinggi lah. Saya tabiklah dengan Cikgu Amalina, Cikgu Sabri, yang lain-lain. Bukan senang dia cikgu ni, boleh gila. Tapi kita usaha, kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. So antaranya bila murid tu tidak menepati apa yang kita nak dia buat, pertama bagi dia ada fungsi dulu dalam grup tu. Walaupun tugasnya sekadar, mungkin kalau dia tak bagi dalam bentuk input, output, mengikut objektif, contohnya dia tak pandai tulis ayat, minta dia jadi tukang tulis. Okay, so baru dia rasa
a sense of importance dalam tu, sebab without him ayat tu takkan tertulis. Okay. Ataupun kalau dia ataupun dia ni menjadi seorang yang lagi melambatkan sebab dia tak tahu nak mengeja, dia tak tahu spelling, bagi dia dalam bentuk dia jadi satu tim yang pembentang walaupun dia sekadar tukang pegang. Tapi at least dia pergi depan, dia jadi pembentang. Penting ni. He's supporting the lead actor. So ini namanya role play lah. So bukan role play, role cards. Kita bagi setiap orang ada peranan. Peranan. Satu lagi, kalau kita biasa buat aktiviti, kadang-kadang kita akan bagi diorang observer. So setiap kumpulan kita bagi task yang sama. Mana-mana murid yang memang dia tak dapat membantu dari segi cognitively ni, kita minta dia buat macam walk around the class, tengok kumpulan lain buat macam mana, and then dia come back to the group dan dia cerita kumpulan ni buat macam mana, kumpulan ni buat macam mana, jadi pemerhati. Jadi dia pun penting, pemerhati ni, jawatan pemerhati ni penting juga sebenarnya. Dia explain, dia buat ayat panjang lah, nampak dia guna gini-gini lah. So barulah dia rasa dia ada fungsi sebab orang menunggu dia ni. So barulah kita mewujudkan, sebab kalau dalam tim kerja pun memang jadi macam tu. Betul tak? Kalau cikgu buat LDP, SIC bagi conduct courses, cikgu pun akan jadi macam tu. Itu biasa. Jadi, yalah. Tapi kalau yang memang yang tahap dia fikir school is not important, dah sampai tak macam tu, itu kita serah kepada puan pengetua teruslah untuk bagi tazkirah. Alright, alhamdulillah saya gurau, tak maaf. Sebab kita dah pukul 4, tepat hari Jumaat kan, last day of the school. So kita kena shake up things a little bit. Cikgu-cikgu mungkin secara anonymous kalau ada mungkin nak share dalam usaha mewujudkan pembelajaran terbeza ni. So, kalau bagi latihan, kita memang kita ada 2 objektif pada hari tu. Kita memang dah setkan lah. Katakan ikut buku teks, muka surat 18, dia ada 10 soalan. Kita pakai 10 soalan tu, itulah handout untuk semua orang. Semua orang dapat handout yang sama. Memang 10 soalan. Yang memang copy direct daripada buku teks memang 10 soalan. Cuma bila sampai dekat murid lemah, kita bagi tahu kat dia, awak buat sampai nombor 3 je. Awak sampai nombor 3 je, contohlah, nombor 3 paling rendah. Yang sederhana awak buat mungkin sampai nombor 5. Kalau awak boleh buat lebih, awak buat lebih. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Kalau yang paling pandai, awak selalunya memang hebat. Awak memang mampu untuk sampai nombor 10. Jadi, cikgu nampak tak dekat sini? Ini cara yang bijak. Dengan cara yang biasa, ramai orang salah faham ialah, murid lain dia punya latihan. Murid kumpulan B lain dia punya latihan. Murid pandai lain dia punya latihan. Nampak terbeban. Tapi bila yang satu cara ni lagi, semua orang pakai handout yang sama. Cuma sampai mana dia kena buat, itu je. It's how we see that lah actually, perspektif kita. Bukan yang kita kena buat set ni lain, ni set lain, ni set lain. Okey cikgu, boleh? Alright. Kalau kita nak buat aktiviti ikut minat, kita grupkan sekali. Yang suka nyanyi, kamu pergi sini. Yang kamu suka nak bentang, nak cerita, pergi sini. Yang kamu nak buku berlakon-lakon, buat sketsa, pergi sini. Kumpulankan. Right? Okey cikgu. Saya nak tanya, biasanya cikgu nak memikirkan idea nak buat keterbezaan tu satu masalah tak kadang-kadang? Ya, nak fikir kan, kena fikir, kena ni. Patut terbeza yang macam mana, cukup terbeza ke tak? Kalau ada masalah kan, terfaham lah. Ini yang lagi kita stres kan, dalam kita stres meeting sampai jam 4. Saya gurau kadang-kadang hari ni, esok ada kelas ni, nak buat terbeza ni, semangat kan. Insaf sekejap
bengkel pembelajaran terbeza Coach Harry ni kan. Ni meeting, besok nak hantar report lagi. Lepas tu alamak lupa pula nak buat apa AI punya tu IDME, macam entah ada apa terjunam ke laut dalam kan, tak buka-buka nak siapkan. Okay, jadi macam mana nak buat? Okay, sekarang ni kita dah banyak aplikasi-aplikasi AI yang boleh dah generate lesson plan lah. Jadi cikgu guna je, kita ada ChatGPT, kita ada Magic School. Okay, siapa yang dah pernah guna ChatGPT untuk generate lesson plan? Ketakut dicop macam dah guna Magic School. Magic School. Magic School ni dah beratus-ratus lah, cikgu dah ada sijil certified sampai level 3 dah. Yang join bengkel saya semua dah sampai level 3. Dah ada jadi certified trainer lagi. Cikgu Vinodan. Cikgu Vinodan ya. Okey, saya tunjuklah contoh. Okey, contoh kalau ChatGPT ya. Saya showcase je lah cikgu. Ni contoh ChatGPT kata, okey, buatkan lesson plan tajuk algebra macam ni je. Algebra tingkatan 3. Pastikan ada pembelajaran terbeza untuk 3 tahap murid berbeza, kelas 60 minit. So dia dah bagi-bagikan kot ni. So kita boleh gunakan ChatGPT untuk bantu kita. Ya. Cikgu nak lagi cepat siap, okey. Bantu siapkan 3 set latihan untuk 3 tahap berbeza ini. Dah siap, copy paste print. Okay, ni contoh lah contoh. Kita boleh gunakan ChatGPT lah. Kalau macam saya guna ChatGPT 4. Saya ada buat chatbot saya sendiri, Coach Harry. Okay. Sebab ChatGPT ni bahasa Inggeris kan, dia konteks international. Saya buat yang konteks Malaysia ni lah. Nanti saya boleh bagi link kalau cikgu guna ChatGPT Plus, cikgu boleh guna. Salam dan selamat petang. Ni percuma je. Nanti kita kata kita saya lah tu menjawab, saya punya jelmaan. Katakan cikgu tak tahu kat mana nak mula, nanti dia akan tanya, nak apa, tingkatan berapa, topik apa. Okey. Cikgu boleh tanya dengan dia lah, tak perlu bayar. Tak perlu bayar rate 2 jam bengkel. Cikgu tanyalah dia sampai cikgu habis bateri sebab dia memang kerja 24 jam. Tu saya punya jelmaan lah, Coach Harry. Okay. So ini saya punya chatbot lah. Saya banyak buat chatbot. Saya buat chatbot mak saya untuk bagi resipi masakan, untuk exercise, untuk business. Macam-macam dah chatbot saya buat guna ChatGPT ni lah. Tapi ada satu lagi yang sekarang ramai cikgu guna untuk bantu cikgu lah kalau nak datang dengan set soalan, cikgu nak buat macam-macam lah lesson plan lah. Cikgu boleh guna Magic School ya, yang di-develop dekat Colorado, USA oleh Adel Han. Dia macam pengetua lah, pengetua yang dah besar awal. Tapi dia buat ni, dia macam dia AI juga. Cikgu boleh terus kepada lesson plan. Cikgu boleh, ini masalahnya bila kita guna aplikasi pada US ni, dia akan ada macam grade and then syllabus dia pun tak ikut syllabus kita. So dia main assume je lah kita punya situation tu macam mana. Kalau berbanding dengan chatbot yang saya buat tadi, yang chatbot saya buat tadi, dia memang Malaysian context.
Kalau cikgu cakap Melayu kat dia, dia jawab Melayu. Kalau cikgu cakap Cina, dia jawab Cina. Sebab saya dah set dia boleh cakap dalam 39 major languages. Yang tadi tu kan, yang saya tunjuk tadi. Yang ni chatbot. Okay. Ni chat GPT. Ni siapa ada anak yang belajar kat universiti, confirm mereka tahu. Jadi boleh minta tolong anak jugalah tunjuk macam mana. Saya rasa tadi macam Cikgu Binoden. Kalau Cikgu Binoden dah biasa, mungkin boleh buat in-house lah dekat rakan-rakan guru macam mana gunakan ChatGPT. Saya memang gunakan ChatGPT setiap hari. Sampai saya fikir saya nak buat apa dulu pun saya tanya dia. Saya tak tahu nak beli apa pun saya tanya dia. Duit saya tinggal RM10, nak beli lauk apa untuk masak malam pun saya tanya dia. Dia jawab. Dia tak ada emosi, dia tak ada kepenatan. Okay. Okay, balik kepada okay, cikgu, so far so good. Okay, mungkin kita boleh take a break 5 minutes. Okay Puan Amalina. Okay, boleh. Coach 5 minit. Terima kasih Puan.
Okay, saya nak share lah kan. Macam semalam, beberapa hari lepas Puan Suhaila dia contact saya tu pasal okay confirm kita nak buat macam ni. Dalam masa kurang dari 10 saat saya respon kepada beliau semula agenda ataupun tentatif. Kerana saya gunakan ChatGPT. Saya upload saja surat ni. Saya upload surat ke? Tak, saya letak je tajuk, hari, dibuat ke sekolah apa, tujuan apa, terus dia buat agenda tu. Terus dia senaraikan 5 saat saja. Kalau doa pun boleh, saya pun ada buat bengkel untuk cikgu-cikgu pendidikan Islam, ustaz-ustaz semua, bagaimana mereka nak gunakan ChatGPT dan AI untuk buat tazkirah, nak buat doa. Macam kalau tadi kan, kita kena buat doa kan, kita tak perlu tercari-cari. Kita tak je ChatGPT, saya nak buat doa untuk majlis ini, doakan semua orang terbuka hati, dia lapangkan dada, boleh terima dan semoga majlis berjalan lancar. Nanti dia terus siapkan skrip. Dalam 5 ke 10 saat saja. 5 saat saja. Okay. Alright, Puan Amalina, boleh kita sambung? Ya, boleh. Slide kita pun dah tak banyak ni sebenarnya. Saya mungkin dah tak panjang. Okay, macam kalau nanti saya akan top up dengan kita sama-sama hands on cuba ChatGPT tu boleh. Sebab tengok cikgu dah excited kan, tengok senangnya buat macam ni je. Nanti saya bagi masa untuk test. Siapa yang boleh lah, siapa yang gunakan laptop. Dalam phone pun boleh. Dalam phone pun boleh. Kita habiskan dulu tentang pelajaran berbeza. Ya, Puan Fazlun. Ya, Puan. Assalamualaikum. Okey, saya nak bertanya. Okey, tadi bila sebut ChatGPT ni, saya cubalah set ChatGPT. Tapi apa yang saya perhatikan, tak tahulah yang saya cuba ni, dia hanya keluar dalam bentuk ayat. Okey, kalau melibatkan diagram, saya tak pasti sama ada ChatGPT ni boleh, contoh tadi kata bagi contoh latihan kan. Jadi latihan untuk pelajar, tapi saya tak nampak pula melibatkan diagram tu untuk ChatGPT ni. Sebab kami kalau bidang sains matematik ni perlu diagram. Dia kalau ChatGPT yang free, dia hanya non-linear text saja. Non-linear. Dia linear text saja, maknanya ayat saja. Kalau ChatGPT Plus, dia boleh hasilkan dalam bentuk diagram, slide. Itu yang berbayar. Oh, okey. Maksudnya yang free sahaja yang guna linear. Okey, no wonder. Baik, faham. Okey. Jadi mungkin dia boleh sediakan soalan, cuma kalau macam dia punya kalau berbentuk gambar ke gambar rajak ke apa, mungkin kita kena cari pula gambarnya pada internet atau kita draw manually. Okay. So kita boleh katalah dia membantu dari segi mungkin 70 to 75% lah. Okay. Tapi kalau keperluan kita tu basically full text, so tak ada masalah buat ucapan. That's why kalau saya bagi contoh tadi kan, dia kebanyakannya yang full text lah. Macam kita kerja, set latihan boleh, tapi latihan tu ni lah. Latihan tu pun kita boleh mention siap-siap kat dia, kita nak subjektif ke, objektif ke, struktur ke, dia boleh buat kan. Baik, terima kasih. Okay. Ataupun mungkin tiba-tiba cikgu nak buat satu teks bahasa Melayu ataupun summary of literary text kan, kalau bahasa Inggeris ke apa, ataupun recreate atau rewrite satu perenggan kita jumpa kat internet ni into 3 different reading levels pun dia boleh buatkan. Ini untuk yang bahasa lah. Dekat sekolah Puan ada bahasa Tamil dan Cina juga. Ada. So boleh fully utilize. Dia special kalau language dia banyak. Ya, Cikgu Ikhwan. Saya satu soalan je. Saya perasan dekat ada 5 ada kan ChatGPT ni, Coach? Ada. Yang ini yang plus ke ataupun yang basic? Free.
yang free. Dia kalau yang berbayar dia RM99.90 sebulan. Okay, thank you coach. Kalau dia yang free tu dia boleh generate gambar sekali lah. Kita biasa kan nampak orang buat gambar AI power kan. Yang itu diorang pakai free je. Yang dia pakai Bing Image Creator, dia pakai Leonardo AI. Tapi kalau ChatGPT dia tak ada limit. Dan kita pula boleh bebel kat dia. Kalau gambar tu tak kena, kita kata kenapa mukanya sengit ni, ubah sikit. Kita boleh bebel kat dia sampai dia tak faham erti marah dan kesabaran lah. Kita boleh bebel dengan dia. Jam 3-4 pagi kita suruh buat kerja pun boleh. Dekat Delima ada. Dekat Delima. Dia kalau Google, ChatGPT ni dia dah acquired by Google, acquired by Microsoft. Kalau Google dia ada Google Bot. Tapi front yang sekarang ni yang dekat apa ni? Yang leading sekarang memang ChatGPT lah. Dekat US pun dah jual alat-alat yang berunsurkan ChatGPT. Yang mana dia ada macam gadget, kita tanya saja. So mungkin penghujung 2024 ni kita dah mula ke arah tiada lagi istilah phone banyak apps. Dia akan jadi phone satu app saja, iaitu AI. Tak apa. Ini tak apa, kita nak settlekan terbeza dulu. Okey, saya sambung ya. Habiskan dulu pembelajaran terbeza. Okey, strategi pelaksanaan tadi ialah recap je. Ini macam kita recap je lah, iaitu kita kena pelbagaikan sumber supaya mereka boleh interact dengan sumber yang berlainan. Daripada pemerhatian kita tu, tengok macam mana diorang interact dengan sumber berbeza. Contohnya kadang-kadang kita bagi gambar, kadang-kadang kita bagi audio, kadang-kadang kita tunjuk video, kan? Daripada situ kita akan nampak kecenderungan mereka, yang mana mereka suka. Dan murid juga tak rasa bosan sebab dia tak benda yang sama. Jadi kita pelbagaikan. This is what we call keterbezaan dari segi proses tadilah, proses pembelajaran. Okey. Dan kita juga buat kumpulan kecil supaya mereka ada berbeza-beza. Berbeza-beza. Kadang-kadang kita homogeneous grouping, kadang-kadang heterogeneous grouping. Okay. Ada yang tahu apa beza homogeneous dengan heterogeneous? Dia bukan heterogeneous. Heterogeneous dengan homogeneous. Dia bukan homoseksual Homogeneous, heterogeneous. Okay, hetero tu apa? Hetero tu apa? Homo tu apa? Kata kunci dia. Homo maknanya sama. Okay, kalau hetero lawan kepada homo lah, berbeza. Okay, so kalau hetero, saya macam itulah, dia biasa je cikgu kan, kita kena cari benda juga nak tunjuk. So kalau macam ni lah ni macam apa Apple Watch punya band ni. Okay. So kalau nampak ke? So ini sama jenis. So kadang-kadang murid minat yang sama, homogeneous, minat yang sama, kita kumpulkan sekali. Jadi mereka ni kumpulan minat gini, ini kumpulan minat gini, ini kumpulan minat gini. Yang sama ni kita sekalikan. Itu namanya homogeneous grouping. Kalau heterogeneous, sebab kita nak supaya berbeza idea, berbeza kemahiran bergabung dalam satu tim supaya mereka ni meraihkan perbezaan. Mungkin juga dari segi berbeza level macam tadilah, ada yang totally lost in translation, tapi actually mereka ni sangat berani ke depan. Jadi dia pun akan enjoy learning. Bila enjoy learning, dia pun rasa ada sense of achievement. Bila ada sense of achievement, tiba-tiba dia jadi semangat pula nak belajar esok harinya. So ini heterogeneous. Contoh macam ni, ini heterogeneous. Lain-lain kan, jadi kumpulan sekali. Jadi kita kejap-kejap homogeneous, kejap-kejap heterogeneous. Jadi kita kena serasikanlah benda tu. Supaya senang cerita, kata kunci dia supaya tak bosan. Itu je. Mereka kan bosan, dia sama je, tim sama je, kasih bosan, kasih lari dia.
Okey, ketiga ialah penilaian formatif. Penilaian formatif daripada okey, kita tanya grup, kita tanya murid-murid ni macam dapat, ni macam tak dapat. Okey, awak macam tak faham lagi, semua pergi sini. Sebab kita formatif kan, sambil kita mengajar tu kita tanya, lepas itu kita dapat detect, ini tak dapat lagi ni, tak dapat lagi ni. Awak semua pergi sini. Ini dapat, okey awak sekali. So that's why lah penilaian formatif dapat membantu kita keterbezaan. The moment cikgu dapat buat macam tu, mungkin cikgu baru 20 minit into the lesson, cikgu dah mula macam bagi soalan-soalan lisan, cikgu nampak, okey nampaknya awak belum menguasai, awak perlukan sedikit lagi, okey. Cikgu nak buat kumpulan, awak semua pergi sini, awak pergi sini. Kalau Nazir nampak pun memang dia dah tak tengok benda lain lah, dia memang boleh bagi cemerlang. Sebab benda tu nampak simple tapi benda tu sangat powerful. Sebab cikgu yang hebat je dapat buat macam tu. Kita kadang-kadang kita banyak terlupa lah sebab kita mana nak ingat lagi kan sampai apa semua. Tapi kalau cikgu boleh dapat sampai ke stage macam tu, maknanya cikgu powerful. Okay. Tak apalah, kita cuba. Itulah, kita nak masuk minggu terakhir, kita nak cuti sekolah dah ni, baru nak berkobar-kobar kan. Takut nak cuti sekolah, balik sekolah kita dah penat balik. Tapi tak apa mungkin boleh tonton semula rakaman ni lah untuk membina kembali motivasi pun Suhaila. Pasal yang ada rakaman ni. Okay. Kemudian flexibility. Itu yang tadilah yang saya kata kejap kumpulan ni flexibility. Cikgu kena fleksibel. Jangan risau walaupun cikgu dah plan something, cikgu ubah suai planning tu sebab cikgu ada justifikasi kukuh. Yang ini saya tak pastilah kan, kadang-kadang ada orang setengah observe ni dia sangat rigid kan, dia pun semua kan. Tapi kalau kita faham lah, kalau kita faham konsep PDP, konsep refleksi, selalu benda yang kita rancang tak jadi seperti yang diharapkan. Tapi yang lebih penting, apa justifikasi cikgu mengubah keadaan. Contohnya macam alamak tak sempat juga habiskan. Jadi cikgu try buat something, cikgu buat macam ni. Dan bila refleksi tu, cikgu mungkin tidak dapat dihabiskan ada cabaran ni. Tapi saya cuba untuk buat macam ni. Kalau cikgu dapat justifikasi dengan baik macam tu, cikgu kenal kenapa dia tak habis. Cikgu mungkin refleksi, cikgu kata, saya dapati rupanya tajuk ni agak sukar untuk murid kuasai. Jadi mungkin saya kena rendahkan sedikit. Dan murid nampak macam tak ready. Jadi saya kena nasihatkan mereka lebih lagi untuk supaya mereka ready, dan mungkin boleh saya ingatkan lain kali mereka kena baca terlebih dahulu. Bila refleksi cikgu beruntuk positif macam tu, memang markah cikgu tinggi. Tapi bila cikgu kata pelajaran tak habis hari ni sebab murid malas, memanglah kita punya bad eyes ni memang kita nampak orang malas kan. Satu lagi macam tak ada kesedaran diri, tapi the moment kita tulis macam tu, itu memang kepala 7 dah cikgu, kepala 7 or lower. Ikut pengalaman saya lah, itu kepala 7 dan lower. Borderline tu bahaya. Kan? Kalau misalnya contohnya Puan Pengetua, Puan Fazlun bertimbang rasa, mungkin dia akan bagi kita pilihan lain lah. Mungkin would you like to try another class? Sebab budi bicara. Tapi hati-hati, jangan terus shoot kata walaupun dalam hati ni panas ni, murid memang malas, kita tahu dia memang malas kan. Tapi it's about what we do, not about them. Okay, boleh? Okay, kalau kita ingat-ingat lupa ataupun mungkin kita dah nak refresh balik lah, ada video pun daripada Cikgu Helmi, yang ni satu minister tahulah. Kita tengok sedikit video.
Okey. Kalau kita tengok video tu memang beria lah kan, print cantik-cantik, kertas pun warna-warni, stationeries-nya banyak kan. Kita pula baru dengar berita dah tak ada, cikgu tak terpakai kot pasal pencen lah apalah, jadi kita dah mula memikirkan kos, mungkin masa untuk persediaan kan. Tapi sebenarnya kalau cikgu faham konsep, sebenarnya cikgu guna bahan yang mudah saja, gunakan kertas terpakai, gunakan kertas kosong saja. Tapi macam tadi kan, gallery walk dia memanglah cantik sebab dia ni nak buat untuk video, dia buat cantik, tapi reality kita pakai je kertas-kertas kosong ataupun lembaran-lembaran kerja kita tampal dia dan murid walk around je kalau gallery walk lah. Dan kalau untuk puzzle tu, actually sebenarnya kalau kita faham, kita dengan berbekalkan dengan kertas kosong A4 pun dah cukup untuk buat aktiviti macam-macam. Kalau cikgu-cikgu yang ada pernah ikut bengkel saya pernah organize dekat KL dengan Selangor, saya pernah ajar lah macam mana nak buat aktiviti pembelajaran paket 21 gunakan kertas kosong sahaja. 30 aktiviti kita boleh buat. Kita boleh buat games, kita boleh buat discussion, kita boleh buat whole class approach pakai kertas kosong je. Kita tak guna BBM lain pun, kita tak ada guna menyelakat, tak ada apa. Kalau cikgu macam extra effort sikit, cikgu boleh carilah macam kalau laminated paper ni ke kan, untuk macam diorang tulis untuk mini whiteboard. Ini cikgu biasa nampak lah. Dalam video tadi pun ada, ataupun cikgu siap-siap, cikgu buat kertas tebal yang boleh ulang guna, ulang pakai, laminated. Jadi diorang boleh buat macam fan and pick, and then dia juga boleh buat snatch and grab, macam-macam aktiviti boleh buat dengan kertas kosong apa semua. Ini semuanya kita boleh buat, boleh gunakan untuk revision activities, untuk bagi dia punya fun. Barulah masuk sikit fun learning. Fun learning tu bukannya semestinya kita pakai mascot, kita pakai apa ni, kita bawa belon lah, pecah-pecah belon lah, apa semua kan. Kita ni dah lah sibuk nak macam-macam kan. Kita guna apa, kita gunakan saja apa yang ada di sekeliling. Cuba gunakan murid, galakkan murid selalu bawa benda, jadikan murid sebagai BBM. Kita cuba galakkan mereka lah yang membawa bahan-bahan untuk pembelajaran ni. InsyaAllah tugas kita menjadi mudah lah. Benda tu ambil masa lah, tapi insyaAllah kita cuba. Ni macam saya punya kit lah. Kit mudah mengajar, satu guide. Okay, so itu antara benda-benda yang kita boleh cubalah. Itu kalau dari segi fizikal peralatan. Sebenarnya as long as you just try to have fun, jangan jadikan dia boring, jadikan dia pelbagai aktiviti. Kita pastikan kita ada fokus kepada yang lemah, sederhana dengan yang pandai, settle itu je. Dia mudah saja, dia tak sebenarnya tak sesukar mana. Cuma kalau kita banyak sangat kita baca kan, macam dekat kami Guru Malaysia ke, dekat mana-mana group ko, dia kata kena bawa ni, prepare ni, 3 hari prepare, kena setiap meja ada bertampal macam-macam. Itu yang kita dah teruknya, kita rasa macam tu. Padahal dia simple saja. Okay, alright. Ada apa-apa soalan tentang pembelajaran terbeza? Tak ada. Okey, Puan Amelina, saya bawakan kepada yang ChatGPT tadi. Boleh? Tapi kejap, Coach, saya rasa ada satu soalan yang belum dijawab lah. Yes. Ada berkaitan dengan PAK21 dari guru. Ada berapa bilangan murid yang sesuai dalam satu kelas untuk menjalankan aktiviti PAK21. Masalah yang dihadapi, bilangan murid yang ramai, hampir 45 orang dan ruangan kelas yang agak sempit. Okey. Jawapannya semua boleh. Cuma aktiviti mana satu kita nak buat. Aktiviti paket 21 sebenarnya ada beribu. Dia bukan yang setakat berapa belas yang dalam buku-buku modul tu. Dia ada banyak. Paket 21 kerja berpasangan pun paket 21. Definisi paket 21 ialah selagi ada berkomunikasi selain daripada diri sendiri, kolaborasi selain daripada diri sendiri, kemudian kreativiti, bila mereka berbincang, of course lahir satu gabungan idea, dan akhir sekali bila berbincang, bentang,
menilai, cikgu bagi feedback, and then murid mungkin bagi pandangan, ataupun mereka bagi pandangan tentang hasil orang lain. Itu pun dah berlaku. Pemikiran kritikal settle paket 21 dah lah. Dia bukannya semuanya semua kena pegang kad warna-warni merah hijau semua, tak. Itu saja. Dia selagi ada komunikasi, ada aktiviti kritikal dah. Kritikal tu bukannya semestinya kebat. Kebat is pemikiran kritikal, tapi pemikiran kritikal tak semestinya dengan kita bagi latihan soalan kebat. Tak semestinya. Perbincangan pun boleh jadi melahirkan pemikiran kritikal. Paling simple tu lah, kita just ni je. Kita bincang sama kelas. Ini kalau whole class approach, sebab kita tak cukup masa kan. Kita whole class approach. Siapa punya yang paling best kumpulan ni? Awak semua setuju? Setuju cikgu. Siapa yang tak setuju? Saya tak setuju. Kenapa? Okey lagi yang ni cikgu, dia gini. Kita kena santai, tapi kita nampak thinking is happening. Dia nampak ini lebih, kenapa? Kita tanya dia kenapa. Daripada situ dia apply dia punya knowledge on what grounds dia fikir benda ni macam A, B is better than A is better than B. Kita nampak dia berfikir. Macam tu. Dia tak semestinya macam kita kena bagi ni soalan kebat ni. Guna awak fikir. Memang kita seorang lah akan berfikir nanti. Tapi bila benda tu dah jadi culture, nanti bila soalan kebat tu murid dah mula tahu sebab dia dah biasa. Nak lahir pemikiran kebat ni dia memang kena slow-slow. Slow-slow. Dia nampak apa yang ada, apa yang tak kena, apa yang berbeza, dia kena slow-slow. Puan Amalina, itu saja ke? Yes, setakat ni itu sajalah. Kalau ada soalan nanti kita akan buka kemudian lah selepas coach kata nak tunjuk ChatGPT dulu kan. Okay, kita boleh teruskan lah. Okey, saya ni pakai ChatGPT yang saya ada dua mode lah macam kat sini. Phone ni yang berbayar, yang 3.5 ni. Yang saya boleh buat chatbot saya sendiri ni sebab saya pakai yang berbayar. Kalau ChatGPT 3.5, actually dia lebih laju berbanding yang berbayar ni. Cuma dia tak ada capability macam yang phone ni boleh buat gambar, boleh include internet punya browsing, boleh buat yang kompleks. Tapi 3.5 dah cukup power. Okey, 3.5. So basic yang kita nak tanya contohnya kita buat kertas kerja. Okey, kita kembali kepada pembelajaran terbeza lah. Okey. Contohnya sediakan lesson plan untuk subjek geografi tingkatan 2 topik dan bakau. Okey, kalau kita misalnya lah kita ada specific requirement, katakan okey, saya rancang esok saya nak practice, saya nak ada fun learning. Fun learning mesti ada. Pastikan ada fun learning. Untuk pengetahuan cikgu semua, bila kita gunakan ChatGPT ni, dia actually dia boleh ni tahu, dia boleh bahasa rojak. Bahasa tunggang langgang pun tak apa. Kejap cikgu letak bahasa Rusia, kejap cikgu letak bahasa Jawa, kejap cikgu broken structure pun tak apa. Dia memahami. Dia lebih faham kita berbanding anak murid kita. Murid kita tak faham, dia faham. Jangan risau. Okey. Pastikan ada fun learning, 60 minit je. Kita bahasa santai pun tak apa. Lepas tu, katalah kita tak maulah banyak sangat bahan. Okey. Janganlah banyak sangat bahan nak disediakan. Kita boleh cakap kat dia macam dia ni kawan kita. Betul? Kalau kita marah dia pun dia tak maju lah. Tengok dia tak ambil hati pun.
Okey, sekarang ni Ewa, kita kata jangan letak bahan banyak sangat, disuruh pula cari gambar-gambar kan. Okey, katalah kita ni tak mau sediakan gambar, kita cakap kat dia. Kalau saya tak nak guna gambar boleh tak? Dia kata gunalah video, dia guna video pula. Tak apalah, itu YouTube kan. Untuk model pameran tanaman hidup, bawa benda sebenar. Okay, dia bagi contoh. Okay, tak apalah, kita kata buat 5 lah, kita buat role play. Macam mana pula kita role play hutan bakau? Kita ke jadi hutan bakau. Katalah. Okay, nombor 5 tu cun sangat. Minta maaf ya Puan Fazlun, saya bahasa santai saja. So ada 4 bab 1 ni, itulah. Kita tak nak macam apa. Okay, nombor 5 tu cun sangat. Okay, sekarang type semula lesson plan. Sebab kita dah suka yang nak nombor 5 tu kan. Lesson plan ini. So dia akan redo balik the lesson plan. Tu dia dah tukar bahan, dia dah boleh redo balik. Dia tak pelupa cikgu, kita pelupa, dia tak pelupa punya. Cikgu 2 tahun kemudian cikgu kembali kepada benda ni, cikgu bebel balik kat dia ingat, jangan risau. So kita boleh minta pendapat dia. Ataupun kalau cikgu dah ada lesson plan yang cikgu dah type, cikgu typekan semula dekat ruangan message tu, cikgu typekan semula, kata dengan dia, okey, ubah suai sikit yang ini. Jadi mana objektif sama tapi dia ubah suai je. Boleh. Saya ada kata-kata pesanan lagi. Nak saya bagi tips 5 bintang tak? Dah saya tanya macam tu semua, mestilah nak kan. Okay, let's say lah cikgu-cikgu nak kena observe. Minta maaf lah Puan Fazlun, saya bocorkan ni. Katalah cikgu nak kena observe, inilah cikgu punya lesson plan. Cikgu tanya dia, agak kalau Nazir atau SIAC observe saya conduct lesson ni, apa dia akan soal saya nanti? So anda dah boleh soalan jangkaan. Kalau cikgu nak masuk pertandingan kajian tindakan, cikgu bubuh cikgu punya kajian tindakan tu, minta dia predict soalan. Biar dia yang kebat cikgu. Kita kebat sikit-sikit je. Nanti kita keluar asap. Tu dia. Lepas tu kalau cikgu nak pergi advance ni, kita tanya. Kalau misalnya agak tegas pertanyaan ditanya, macam mana saya nak hadapi, macam mana saya jawab supaya saya boleh skor markah lebih baik. Nanti dia bagi lagi, dia dah jadi. Dia jadi pakar motivasi tau cikgu benda ni. Kalau cikgu nak tanya kenapa isteri saya merajuk pun, cikgu tunjuk tanda-tanda dia, dia pun dia boleh advance. Sebenarnya dia nak lipan, dia nak ketupat. Betul, jangan main. Dia punya intelligence memang tinggi. That's why it's scary. Tapi we do it for a good cause. Okay, dalam bengkel saya sebelum ni, saya juga ada bagi bengkel ChatGPT untuk pentadbir lah. Saya panggil lead AI, LEAD, lead AI. Macam mana nak gunakan ChatGPT sebagai pembantu pembuat keputusan. Contohnya, even kalau benda yang complicated, contohnya kita ada 5 aktiviti. 5 aktiviti kita nak buat, tapi oleh kerana kesuntukan masa, kita boleh buat 3 saja. Jadi kita senaraikan 3 aktiviti ni, kita punya tujuan utama apa,
nanti dia akan bagi reason kenapa these 3 yang kita kena buat dulu, atau 3 ni lah yang paling baik kita buat berbanding yang 2 ni. Dia boleh bagi. Jadi kita tak payah gaduh-gaduh lama-lama meeting. So meeting kita boleh 30 minit saja, bukan sampai 3 jam. Sebab ChatGPT ni dia pertimbangan dia tak didorong emosi, dia didorong oleh fakta dan juga logik. Jadi bagi dia. So kita cuma double check sahaja. Sebab dia teknologi, dia AI. Jadi mungkin in a way mungkin ada 5% untuk error berlaku. Kita cuma jadi seorang yang double check saja, verify. Macam kita punya bengkel pada petang ni, tadi kita bincang tentang pembelajaran terbeza. Sekarang ni kan kita minta ChatGPT bantu kita buat lesson plan terbeza. So bila kita ada background knowledge, prior knowledge, jadi kita boleh proofreadkan apa yang ChatGPT ni ambil. Jadi penting untuk kita tahu sebelum kita gunakan AI, kita at least kena ada background info, kita kena ada background information untuk to have verify. Tapi the heavy lifting tu, leave it to ChatGPT. Okey cikgu, ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada soalan, cikgu-cikgu boleh buka mic ataupun boleh type dekat chatbox ni lah, saya akan bacakan. Kalau tak ada, saya terus kepada slide penutup lah. Ada 1-2 pages dia. Boleh coach, silakan. Okey, jadi terima kasih saya ucapkanlah kepada penganjur dan juga pihak sekolah dan Puan Suhaila terutamanya atas jemputan. Saya boleh add saya lah kat Facebook. Cikgu tag saya atas nama Heriansyah lah, sebab Facebook ni dia kena pakai Heriansyah. Saya ada verified tu lah, saya ada logo verified tu. Itu pun sedih saya. Hari tu saya promote, saya buat kelas online, ada pula orang komen, ni macam scammer je. Saya kata, susah payah saya dapat verified tu, dia kata saya scammer. Lepas tu, website saya mudahmengajar.com, 019-304-8070. Kalau cikgu nak tanya apa-apa, cikgu nak join kelas ke, malam ni pun saya ada bengkel. Saya ajar macam mana guru-guru tuition, online tutor, pusat tuition macam mana nak gunakan AI dan ChatGPT untuk bantu mereka, tuition mereka dia orang punya online tutoring. Daripada nak buat branding, nak buat copywriting, nak buat dia orang punya business strategy. Sebab AI ni dia kepala dia besar, jadi dia boleh buat macam-macam. So dia orang boleh jadi konsultan kita. So kita pernah dengar dia orang kata kita dah tak perlu pekerja yang banyak. Kita boleh gunakan AI boleh buat macam-macam kerja. Dia orang jadi konsultan kita. Saya juga ada grup lah, grup Telegram Mudah Mengajar. Okey. Saya ada grup Telegram, pergi Telegram type saja Mudah Mengajar akan nampak saya punya grup ni lah. Telegram ni saya ada buat free sharing, kadang-kadang saya letak video, kadang-kadang saya buat artikel. Cuma kalau blogging saya dah kurang lah, sebab saya tengok trend orang tak baca blog sangat. Kalau kita pergi Facebook, kita bagi link blog pendidikan, artikel untuk dia klik dan baca, dia tak buka lah. Tapi kalau kita letak kat Facebook, kita type siap-siap, dia baca kat situ saja, dia suka. Sebab kita sibuk kan. Dan saya ada TikTok, jangan lupa follow TikTok saya. Saya akan nampak macam-macam kegunaan seharian ChatGPT lah. Dan YouTube channel saya, Coach Harry. Saya pun mohon izin lah untuk Puan Suhaila kongsikan recording, saya boleh upload dalam YouTube ni lah. Dan saya juga ada podcast. Siapa yang tak suka tengok video, lebih suka dengar sambil drive dengar ke apa, macam saya suka dengar podcast. Rakaman ni juga saya akan tukar kepada saya akan direct kepada saya akan convert kepada podcast jugalah. Jadi sekali jalan, video ada, untuk podcast ada. Dan saya ada grup-grup premium lah, Telegram private yang saya buat kelas untuk ajar AI. Saya untuk guru-guru pendidikan Islam, saya ada untuk guru-guru PJ, saya ajar macam mana guru-guru PJ, guru-guru jurulatih sukan, macam mana nak merancang tim sukan, latihan sukan, diet, nutrition, training, injuries, menggunakan AI untuk bantu.
So kita ada doktor segera, kita ada fisioterapi segera yang boleh bagi kita advice, nak buat training plan, semua ada kat situ. Kalau lead kepimpinan pula, dia akan ajar macam mana nak buat plan strategik apa semua guna AI. Dan saya ada itulah macam mana nak buat penulisan ilmiah guna AI, macam-macam grup saya adalah. Jadi itu saja. Terima kasih. Mana-mana yang terkasar saya minta maaf. Kadang-kadang seronok bercakap ni kita tak sedar macam terguris perasaan kan. Jadi saya minta maaf. Saya lagi banyak nak kena belajar daripada cikgu-cikgu semua yang lebih pengalaman. Saya sekadar booster saja. Perwira dan hero-nya adalah cikgu-cikgu semua. Esok lusa cikgu lah ikon-ikon guru. Saya ikon angkat diri sendiri saja. Tak ada siapa mengikon saya, ikon angkat diri sendiri saja. Jadi saya memang kobar-kobar lah nak push sebab saya tahu cikgu-cikgu semua hebat. Kena ada konsultan dan asisten saja. Jadi saya doakan untuk 3 sekolah ni semua cikgu-cikgunya lebih cemerlang, diberikan kesabaran dan teruskan berjuang. Itu saja, dan manfaatkan teknologi. Kalau kita faham teknologi, kita akan jadi Pareto tadi. Kerjanya sedikit, hasilnya besar. Okay. Dan AI ni bukan untuk orang pandai ICT ya. AI ni untuk orang yang tak berapa pandai ICT. Tapi boleh kerja dengan cemerlang. Okay, itu saja. Terima kasih Coach atas perkongsian yang banyak dan memberi input yang positif pada guru-guru. Sebelum tu, maaf ya sebentar Coach, guru-guru telah disertakan pada ruangan chatbot ni. Kita dah letak pautan untuk isi jail, cikgu-cikgu boleh isi, dan juga pautan untuk SPL KPM. Okay, ada 2 link yang telah diberikan, cikgu-cikgu boleh isilah. Okay, baiklah. Cikgu-cikgu, hadirin dan hadirat sekalian, para pentadbir, kita akan teruskan dengan sesi fotografi. Seperti biasa, saya mohon kerjasama guru-guru untuk buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai dokumentasi kita. Mohon SMK DU, SMK Damansara Damai 1 kalau nak ambil gambar silakan ya. Sebelum kita end kita punya bengkel. Terima kasih Coach, terima kasih banyak-banyak. Saya lah Cikgu Sailan yang contact Coach. Okay. SMK DU, SMK DB 1. Okay, dah ada gambar belum? Penting untuk pelaporan ya. Ya betul. Saya mencela ya Coach. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa banyak perkongsian yang kita dapat hari ini. Terima kasih kepada semua pengetua ketiga-tiga sekolah iaitu Encik Najib, Puan Fazlun dan juga Puan Siti Nur Akmal. Semua penolong kanan, semua JKMP ketiga-tiga sekolah, semua guru. Perkongsian yang sangat hebat, sangat menarik. Walaupun kita tahu hari ini di Jumaat. Okey, harapnya perkongsian ini tidak terhenti di sini. InsyaAllah ada bajet. Next time kita panggil lagi ilmu yang lain, kita kongsikan lagi. Sebenarnya banyak lagi saya rasa yang kita boleh kongsikan untuk semua guru. Daripada hari Jumaat yang sepatutnya petang saya mengantuk, saya tak mengantuk. Saya seronok mendengar. Okey, serahkan semula kepada Cikgu Amalina. Terima kasih Puan Suhaila. Saya akhirilah
Okay, bagi kita pada hari ini, saya sekali lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita, Coach Harry, dan juga saya mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dari sekolah Damansara Damai dan juga Damansara Utama. Tak lupa dari rakan-rakan guru dari SMK Bandar Utama Damansara 2, pihak pentadbir atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama menjayakan bengkel pembugaran PAK 21 dan juga pembelajaran terbeza kita pada hari ini. Untuk itu, akhir kata segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kesalahan tutur bicara dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru jangan lupa ya, ada link di chat box, boleh isi untuk satu untuk SPIKPM, satu lagi janaan ECJ. ECJ ni akan dihantar pada dalam email yang cikgu daftarkan. Sama ada email MOE ataupun email personal lah. Okay, lepas daftar boleh cek dalam inbox, ada ECJ yang telah diberikan. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih banyak-banyak. Next time jumpa lagi. Terima kasih Coach. Terima kasih.